Teh tarik yang masih berasap itu diminum dengan cermat. Kafe itu dipandang seketika. Ramai pengunjung. Kebanyakannya adalah doktor dan pekerja hospital kalau bukan waktu ziarah pesakit. Bekerja sebagai pembantu bilik mayat terasa cabaran dan dugaan berat ketika bekerja. Kalau tidak kuat semangat, boleh jadi sakit mental. Syam letak gelas teh tarik di atas meja. Dia menghela nafas panjang. Fikirannya menerawang pada kerjanya di bilik mayat. Dia tidak perlu memilih kerja pada zaman serba mencabar ini. Sekurang-kurangnya, ada juga kaitan dengan hospital. Mungkin itulah juga jalan yang dibuka oleh Allah untuk membuka pintu hatinya supaya kembali ke jalan yang benar. Melihat keadaan mayat yang pelbagai rupa dan kematian yang bermacam-macam cukup membuatkannya merasa insaf. Ditambah lagi dengan pengalaman diganggu di bilik mayat itu. Semua itu sudah cukup memberikan pengajaran untuknya. Setiap yang hidup pasti akan mati. Apa yang lebih penting, pengakhiran sebuah kehidupan. Sudah banyak mayat yang dilihat dan diuruskannya. Semuanya benar-benar memberikan pengajaran. Wah, menong apa sampai berkerut kening kau ni? Sapa Bidin. Syam mendongak. Dia melakar senyuman. Bidin sudah melabuhkan punggung di kerusi. Satu gelas limau ais diletakkan di atas meja. Tadi habis sahaja bekerja, dia sudah berjanji hendak makan bersama di kafetaria. Bidin diterima bekerja sebagai pemandu van jenazah. Pelik pula melihat kesungguhan Bidin menerima tawaran kerja itu. Sebelum ini, bukan main liat lagi mamat seorang ni. Dipujuk banyak kali pun, masih tak nak terima pelawaannya bekerja. Tetapi kali ini, lain macam pula. Din, kau mimpi apa ni? Tiba-tiba nak sahut tawaran aku kerja kat sini. Syam jeling Bidin yang tersengih di sebelahnya. Sudah seminggu Bidin bekerja. Dulu, Bidin berjanji akan mengikut Kak Pora ke Kuala Lumpur. Alih-alih, Kak Pora seorang sahaja yang balik ke Kuala Lumpur. Aku dah bosanlah dekat kampung. Kau tahu, Pak Karim ni makin pelik perangainya. Asyik nak marah-marah. Dah tu, banyak buah durian dia jadi busuk bila jatuh. Aku syak. Mungkin sihir dia dah tak kembali menjadi sebab benda dalam kain kuning yang aku ambil tu. Cakap pasal benda tu, kau curi ya? Bidin pula menjeling Syam yang sudah berubah riak wajahnya. Ya, aku tak nak kau guna benda tu, jadi aku curilah. Syam berterus terang. Dia tahu Bidin tak akan marah kepadanya. Patutlah aku cari tak jumpa. Kau ni masih mahir lagi buat kerja mencuri ni. Bidin ketawa. Syam hanya senyum lebar. Itulah kemahirannya sejak dahulu, mencuri tanpa disedari pemiliknya. Itu kisah lama lah. Sekarang ni aku curi benda tu pun sebab aku nak hapuskan sihir tu. Aku nak hapuskan. Aku tak nak kau pula ambil benda tu dan puja. Syam berdaham. Bidin hanya senyum sinis. Dia meneguk limau ais yang dibeli tadi. Dia menerima pelawaan Syam untuk bekerja di situ bukanlah apa-apa. 2 minggu lepas, baru dia terfikir yang dia mempunyai banyak peluang untuk menjadi kaya kalau bekerja di bilik mayat. Dengan mudah sahaja, dia memperolehi bahan-bahan yang diperlukan untuk buat upacara menurun ataupun memuja. Bidin senyum lebar. Untuk seminggu 2 ini, dia perlu bekerja seperti biasa. Tak perlu nampak ketara di mata pekerja lain, terutamanya Syam. Perlahan-lahan dia akan menjalankan kerjanya dalam diam, tanpa sesiapa syak. Apa yang kau senyum-senyum? Syam perasan Bidin seperti melayan perasaannya sendiri. Tak ada apa-apalah. Syam memerhatikan Bidin yang tersenyum sendiri. Dia tahu Bidin cukup licik. Ada sahaja perkara yang berlegar dalam minda mamat itu. Dia tak akan paksa Bidin dalam hal bertaubat. Sikap Bidin yang begitu taksub dengan benda khurafat sukar dibendung lagi. Mungkin dengan cara bekerja di bilik mayat dan menguruskan mayat, Bidin akan merasa insaf dengan sendiri. Itulah harapannya kepada Bidin.
Usai berbual, Syam dan Bidin kembali ke tempat kerja. Minggu ini giliran mereka bekerja di waktu malam. Ada jenazah yang perlu dijaga sebelum dituntut waris. Mereka berehat seketika di bilik rehat yang terletak tidak jauh dari bilik mayat. Itulah tempat yang mereka selalu lepak jika tiada jenazah yang hendak diuruskan. Din, maghrib dah masuk ni. Jom solat dulu. Syam bingkas daripada duduknya dan menuju ke bilik air untuk mengambil wuduk. Kau solatlah dulu. Bidin hanya melihat Syam dengan ekor mata. Dia senyum. 10 minit kemudian, Syam keluar dari bilik air. Bidin masih lagi berehat malas di kerusi sambil mendengar lagu dari YouTube. Din, jomlah solat. Lagu tu bila-bila boleh dengar. Syam cuba berhemah dalam mengajak Bidin ke arah kebaikan. Dia tahu dia tidak layak untuk berceramah. Yalah, Bidin bangun malas dan menuju ke bilik air. Aku tunggu ni. Sempat juga Syam melaung sebelum pintu bilik air ditutup. Hampir 20 minit Syam menunggu. Sesekali matanya menghala ke pintu tandas. Weh Bidin. Oh Bidin. Bidin ni berak batu ke apa? Syam merengus. Maghrib hanya tinggal 20 minit saja lagi sebelum lupus waktunya. Cepat-cepat dia menunaikan solat maghrib tanpa menunggu Bidin. Bidin menapak keluar dari bilik air. Perutnya tiba-tiba memulas. Dia melihat Syam sudah hampir selesai solat. Dia cepat-cepat menyerongkan pelikat dan hampar sejadah di belakang Syam. Kau ikut aku ke? Syam berpaling usai dia berdoa. Ya, sempatlah aku ikut kau sampai rakaat kedua. Bidin tersengih. Alhamdulillah. Syam mengukir senyum. Lega melihat Bidin sudah lembut hatinya. Baginya, biarlah lambat asalkan ada hasilnya. Din, malam ni kau jaga kat kaunter ya. Aku nak siapkan laporan ni. Autopsi daripada doktor semalam dah pun aku kepilkan dalam fail. Suruh Syam. Beres. Bidin melipat sejadah dan dia menapak ke bahagian kaunter di bilik mayat. Dia tahu Dali tidak dapat datang malam ini kerana ada hal penting tiba-tiba. Syam menjenguk Bidin yang duduk di kerusi sambil mendengar lagu dari telefon pintar. Dia menggeleng. Kalau Amir ada, tentu dia sudah beri tazkirah kepada Bidin. Dia tak alami lagi benda-benda pelik kat sini. Syam sengih. Biar Bidin sendiri mengalaminya. Mungkin dengan cara itu, Bidin cepat insaf. Dia hanya mampu berdoa sahaja. Syam menapak semula ke dalam bilik simpanan mayat. Sebelum tidur, dia memeriksa setiap peti mayat. Pintu besi itu ditarik satu persatu. Nama mayat diperiksa sekali lagi. Esok dia perlu hantar mayat-mayat itu ke rumah waris. Tadi ada 2 panggilan daripada waris yang ingin menuntut jenazah. Syam menapak ke meja laporan. Dia tidur berbantalkan lengan. Matanya terasa amat berat. Akhirnya, Syam terlelap juga. Namun tidurnya terganggu dengan bunyi lalat berterbangan dan hinggap di pipi. Terbangun Syam. Melilau dia mencari lalat yang mengganggunya tadi. Cepat-cepat dia membacakan Al-Fatihah dan Ayatul Kursi. Bulat matanya saat memandang ke tingkap. Lalat tadi sudah terbang dan hilang di celah tingkap. Kini, muncul pula Amoy yang berdiri di luar tingkap cermin. Jelas kelihatan. Tolonglah jangan ganggu aku. Hampir menjerit suara Syam sambil mengetak bibir. Syam. Syam berpaling pada muka pintu. Bidin tercegat di situ. Kenapa Syam? Tak ada apa. Bidin kembali ke kaunter. Dia hairan melihat Syam berpeluh seperti baru sahaja lepas berlari pecut. Sedangkan di dalam bilik mayat itu, suhu pendingin hawa adalah 16 darjah Celsius. Dia yang berada di kaunter pun sudah terketar-ketar dengan baju jaket tebal yang disarung ke tubuh. Sejuk beku kot. Peliklah. Dia nampak hantu ke? Bidin mula berfikir tentang hal tadi.
Sejak bila pula aku takut hantu ni? Selama ni aku tak heran pun pasal hal ni. Bidin menyedapkan hati sendiri. Tak sangka, dia benar-benar boleh nampak makhluk gaib. Semalam, dia ternampak satu tubuh dengan mata tersembul keluar berdiri di tepi pintu masuk bilik mayat. Tidak sia-sia dia mendapatkan air mandian mayat 2 hari lepas semata-mata hendak melihat jin syaitan. Kerja gila lah. Bidin menggeleng sendiri sambil tersengih. Niatnya hanya satu sahaja. Hendak merasa sendiri melihat makhluk halus seperti yang sering dikatakan oleh Dali. Kerana cabaran Dali, dia sanggup menyapu matanya dengan air mandian mayat. Ingatkan dia main-main aja pasal ni. Rupanya memang betul aku boleh nampak hantu. Jadi, hantunya benar-benar wujud lah kan? Bidin tertanya sendiri. Masih tidak mahu percaya semua itu. Mungkin halusinasinya sahaja. Kental juga aku ni. Bidin ketawa.